Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang tajuk umur dan keadaan seseorang yang sudah dikira sebagai wajib mengerjakan haji. Muka surat 5, muka surat 568. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang anak laki-laki sudah mana ihtilam tu, yakni sudah keluar air mani, sama ada dia bermimpi atau tidak, atau seorang perempuan yang sudah haid, ataupun kalau tidak sampai masih belum datang haid, maknanya dalam mazhab Syafi'i umur dia 15 tahun. Walaupun tak mari hipo, dia cukup umur lah. Dari segi akalnya waras, mana sehat, mampu untuk mengharungi perjalanan untuk mengerjakan haji, mana tidak terhalang oleh sakit, maknanya sehat dari segi fizikal. Dan dia tidak dihalang oleh penguasa. Misalnya dia ni mahjur ke, misalnya dia ditahan, pos pasport dia kena sekat pada zaman sekarang kerana sebab tu. Tak ada semua tu. Mana sekatan daripada kerajaan tu tak ada. Ataupun kerana ada musuh yang akan mengganggu dia dalam perjalanan sehingga jadi tidak selamat. Semua tu tak ada. Dan dia pun berada pada waktu sudah wajib haji. Maka dalam hal ini mereka sama ada lelaki atau perempuan hak tadi sebut tadi, wajib melaksanakan haji, dan dia mesti bersama orang-orang Islam yang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ni dia ambil kira kalau zaman dulu kan. Orang zaman dulu meriah lagi buat haji. Kalau kita baca dalam, dia ada, anda tengok dalam internet tu, dia ada video lama beratus tahun. Dia tunjuk di kawasan setengah Asia lah. Dia berjalan kaki. Dia pakai stag dia berjalan kaki berapa bulan tu. Tapi ramah, jumlahnya ramah. Beratus tahun dulu dia ada. Lepas tu kapal haji di Pulau Pinang tadi kot. Baik. Jadi dia sebut sini hak tu. Sebab itulah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i sini, kita kena bawa dalam konteks kita biasa soal. Dan mungkin di satu ketika dulu yang dikatakan selamat dari perjalanan, mempunyai kenderaan tu, dia tidak seperti zaman kita sekarang. Zaman kita lebih mudah dan nilai selamat tu lebih tinggi. Tahap selamat mungkin daripada KLIA direct ke Jeddah. Ada dengan travel agency, ada pula bahagian kita kata orang yang guide kita tu, sampai siap lah, sampai balik ke rumah, tak ada masalah. Kalau pergi haji dengan tabung haji pula, lagilah semak dia punya cara servis dia tu. Itu jadi makna lebih lagi. Ni kita bincang ni teks klasik zaman dulu. Jadi dia kena pergilah. Wajib melaksanakan haji dah harus bersama orang Islam yang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Jika ia belum melaksanakan haji kemudian meninggal dunia dalam keadaan cukup syarat dah, sampai ada waktu, maka kewajipan haji belum gugur. Maksud belum gugur ni, sini dia ringkas ni, dia tertinggal satu poin besar. Anda cek dalam hak Arab dia, kena buat nota kaki situ. Anda buat nota kaki sini, maknanya ringkas saja. Kalau dalam hak asal tu ada. Dan kena ada pihak lain, keluarga dia ke siapa ke, yuqda anhuma al-hajj. Mesti kena upah haji lah. Kalau bahasa lain ni kena upah haji dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan cukup syarat, cuma tak sempat nak mengerjakan haji. Maka mesti dia qada haji tu. Orang lain yang buat ni mungkin dia meninggal dunia. Kalau tidak, tak lepas kewajipan. Mana kena ada.
Sebab dia kata tak gugur, kewajipan haji belum gugur daripada dia. Tapi apabila dia tahu bahawa dirinya pasti, dia tak mampu menempuh perjalanan haji kerana misalnya jarak terlalu jauh, umur dia masih kecil walaupun sudah balik dah, tapi dengan keadaan itu masih lagi bergantung dengan orang dewasa, lalu dia meninggal sebelum musim haji tahun berikutnya, maka dalam hal ini dia tidak wajib melaksanakan ibadat haji, mana tidak wajib qada haji untuk dia. Kewajipan haji dia sudah gugur, tak perlu dah orang nak upah haji, tak perlu dah. Sebab dia bukan musim haji. Dan dia ni pun sebenarnya dia isu ke dia? Isu istita'ah, isu dia tak mampu, dia tak yakin boleh selamat lagi. Sama ada musuh kau, ikutlah. Sebab sejarah Tanah Haram ni masa Qaramitah dulu, memang dia buru orang nak mengerjakan haji. Pada waktu tu pernah satu ketika dia pernah serai Masjid Haram, dia ambil Hajarul Aswad, sehingga rasa 30 tahun berapa anda tak ingat lah, orang tak lewat haji, tak selamat perjalanannya. Orang pergi haji ni hak dekat-dekat tu, hak jauh ni tak berani nak pergi. Isu keselamatan. Kalau dia yakin begitu, dan dia meninggal sebelum musim haji tahun berikutnya, maknanya tahun ni dia lepas sebab dia tak mampu, masuk tahun lepas. Jadi maknanya tahun selepas tu dia meninggal dunia. Apakah wajib itu orang panggil ganti yuqda anhuma al-hajj? Tak payah. Itu jelas sebut sini kan dia tidak buat gitu dah. Macam tergantung. Jadi tidak wajib melaksanakan haji tu kerana kewajipan dia sugugur. Maknanya hak ni tak kena lah. Tapi hak tadi yuqda, kena apa? Kena ada orang tu buat haji untuk dia, sama ada upah dengan duit dia, kau ikutlah ke mana pun. Ataupun orang sukarela lepas ni, ada orang sukarela tak payah kahwin tu buat demo. Misalnya kahwin ni syaratnya orang tu buat dah haji, hak wajib. Nak jadi hak jom hak do badah haji ni pun dia kena buat haji dia. Dia tak buat lagi, tiba-tiba nak badah untuk orang lain, mana boleh. Awak tu tak buat lagi hak wajib, tiba-tiba nak tolong buat untuk orang tak boleh. Mak dia kena buat dulu. Baik, seterusnya. Jadi dalam perenggan pertama tu ada dua keadaan itu. Keadaan pertama, mana orang tu dia cukup syarat lah. Cukup syarat, tapi dia tak sempat, dia mati, tak gugur. Atau tak gugur lah ke mana? Nak buat mana pun dia mati dah. Orang hidup kena tolong buat. Lepas ni Imam Syafi'i sebut kata kalau keluarga tu lebih saya suka. Hak jujur tolong buat haji pada dia tu keluarga dia, hak tu lebih saya suka. Maknanya bagi Imam Syafi'i hak tu amal anak dia kau ikutlah. Buat untuk ayah dia. Tak usah rupa-rupa kan. Mana kalau anak dia tahu lagi, dia pergi dulu buat haji. Waktu tahun lepas, tahun selepas tu dia buat untuk ayah dia pula. Hak tu lebih saya suka. Imam Syafi'i ada sebut selepas. Fakih yang kedua, dia tak cukup syarat. Mana dia tak yakin selamat dia pergi. Dia tak yakin. Boleh haji mungkin dari segi tubuh badan okey, walaupun kecil pun. Ngomong cukup dah. Tapi dia tak yakin selamat dalam perjalanan dia. Mati dalam keadaan gitu. Tu tak wajib. Tak wajib haji, gugur kewajipan untuk dia, dan kesan dia tak perlu orang badah haji untuk dia. Boleh Itu dua keadaan tu lah. Tak perlu. Yalah, kalau nak kira ni kita kira mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain dia kata mula-mula tak haji pun tak payah. Mungkin dia tak ada nak buat. Sebab dia badah haji ni bukan sepakat ulama sebenarnya. Dan mazhab Syafi'i dia ditekan tu. Setengah-setengah mazhab lain tu kata tak pun. Dari segi perbezaan lah. Tapi dia mazhab Syafi'i ni ditekankan bukan wajib. Apabila seseorang melaksanakan haji, pada haji yang belum wajib melaksanakan haji, misalnya kerana dia miskin, tiba-tiba orang bawa dia miskin, orang bawa dia, mana gitu dengan biaya orang lain, maka dia tidak wajib qada haji tersebut bila sudah kaya. Bila dia kaya lepas tu kena qada kedak, dia kena haji tadi. Sebuah orang pergi ngaji buat MDB lah misalnya dah. Tak payah qada lah. Haji wajib sah. Haji wajib sah. Sebab ana lu ada orang kata tak sah, ada sebab duit tu tak jelas. Ana kata bukan ana ni rakyat tu. Sebab mari pun melalui otoriti agama, ditawar ke pihak mai.
Itulah. Beli duit tu lah. Kerajaan. Sebab kita sebagai ayah. Nah, duit kerajaan. Cuma hak berlaku korak tu dia transaksi lain tak rasa tu. Siapa kita klik kata kita ni haji buat MDB ni. Nah. Kata mabrur insya-Allah. Mabrur. Tak apalah kau ke mana pun syarat dia tak cukup. Makna tubuh dia sihat, cuma kemampuan keuangan tak cukup, tiba-tiba orang membiayai dia. Tak perlu dah qada lepas tu. Kira jadi hak tu. Hak ni hak wajib ni. Haji wajib. Jangan kita kata tak boleh sebab dia pergi negara tak cukup syarat tu. Dia pergi tu sekiranya pergi tu sebagai sunat lah. Hak wajib tak lepas dah. Tidak gitu Apabila ada orang tanya, Imam Syafi'i kala ada orang tanya gini. Apa perbezaan antara orang yang hilang akal, yang tidak waras, dengan orang sakit dalam hal menunaikan kewajipan? Jadi orang yang dia ni kira ketua pada saat cuma dia akal dia tak waras, tak lewat kira lah. Dengan orang yang sakit sehingga tak boleh menunaikan haji. Jadi ke mana tu dalam hal menunaikan kewajipan? Hukum ni macam mana? Maka jawapannya kata Imam Syafi'i, seluruh kewajipan agama tak kira gapo pun dia wajib agama, syarat dia kena ada akal, tidak gila. Gila tak boleh. Tak so gapo-gapo pun tak ada. Dia berzikir tak boleh pahala. Moga akal dia tidak waras. Tu jelas. Sedangkan dalam kisah orang sakit yang masih sedar, akal dia molek, akal dia waras, cuma dia sakit, maka kewajipan itu tidak hilang daripadanya. Seandainya orang yang tidak waras yang gila melaksanakan haji dia tak sah kerana jasad dia tu melakukan haji bukan dalam keadaan kehendak dia. Tak tahu mana ada. Gila lah kita kata. Jadi hal ini kenapa orang sakit boleh tak gugur kewajipan? Kerana dikiaskan kepada firman Allah, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu sedang mabuk. Ni untuk mabuk. Mabuk ni hilaka maksudnya. Itu tak boleh. Seandainya orang sakit melaksanakan kepada haji, maka haji dia sah. Sakit guna ni bila sakit pun boleh pergi guna kursi roda, patuh ada lebih pada kursi roda lagi ni. Pakai ejas sendiri. Apa dia guna elektrik tu? Kursi elektrik wheelchair guna cas tu dah. Ada sahabat anak tu memang dia lumpuh separuh tubuh. Tak perlu bantu orang. Dia sewa harga tu kira hampir 20 hari. Dia bayar. Dia pergi. Gue Siti tengok, dia kata tak ada dari dia ni tu. Lah tinggal dua ni. Kalau klik lagi. Klik dia tercah. Relax tidur 3 jam. Tengok penuh itu balik. Tak ada masalah. Dia tak perlu bantu orang pun. Lepas tu sana dia mesra, kalau nak ke mana-mana dia ada khusus tempat dia lah. Bukan tidak guna tangga. Tak ada masalah. Sakit tu. Tapi sakit yang memungkinkan pergi. Dia kena sebab dia kata tak gugur. Walaupun perbincangan dia panjang lagi, kalau sakit lepas tu dia mati. Lagu mana? Tu khilaf. Semua kata tak. Hak maliknya dia suruh orang buat panggil badak lah. Sebab dia cukup syarat. Mati dia orang sihat pun mati. Baik. Sebab dia gini, dia ada dua pula sakit ni. Kalau dalam kitab sakit yang kira-kira ada harapan sembuh, dengan sakit yang tak ada harapan sembuh. Dia lain. Kalau ada harapan sembuh tu tak gugur. Tapi kalau tak ada harapan sembuh, mana gugur. Tetapi ada setengah ulama kata hak maliknya dah dia ada keuangan, dia boleh lupa orang. Ada yang kata khilaf lah. Lepas tu kita kata Anas dia cenderung bila Anas baca tu tengok juga dalam internet tu isu-isu gini banyak artikel. Anas lebih cenderung kata kalau dia ada duit malik dia buat dah wajib. Lepas tu kalau dia nak wikau orang lepas tu. Misal selepas ni 2-3 tahun tu dia nak dia pergi dah wajib. Dia nak tahu lagi. Malik gitu. Baki harta tu kes sepenuhnya duit. Lagi malik. Sehingga kalau itu boleh pergi balik dengan selamat. Tu malik lagi. Setengah Dr. Yusuf Qadhawi kata kadang-kadang hak tu lebih besar pahala kita pergi buat dia sunat. Apa kita melepaskan kewajipan orang, kehasrat orang. Banyak suku tahu bahagian dari segi hubungan orang yang ingat sampai mati. Lepas tu orang akan doa kebaikan pada kita banyak dengan kita orang pergi buat umrah, pergi buat haji. Sebab tu bagaimana kalau pokok kita ni lah. Kalau pokok kita ni lah, misalnya kita tim kita kata talaki klinik ni, katalah kita berapa 20 orang, kita pakat 500 orang tu, kita taja seorang. Hak tu besar tu pahala tu. Kalau kita nak buat duit besar, kalau mungkin tak cukup, taja 100 per seorang. Mungkin 2 tahun lagi kita boleh carilah siapa-siapa hak
Kira-kira ada ipobitis tak cukup, kita cukup dulu. Tu molek tu. Kalau ada waktu tanah pun nak sombay juga sikit tu. Tak setakat kita boleh. Nak yang boleh, biar ada sempat. Juga kita pergi buat dah haji dah. Pergi buat MTB tak apalah. Pergi buat dah. Cuba kita buat gitu. Sebab ada tengok dalam internet tu Indonesia ramai nak buat gitu. Maka sedar boleh kalau kita buat tu misalnya 2 tahun lagi kita target dah berapa. Tu baik boleh jadi sore tu. Bulan ni tak apa. Bagus juga. Kalau boleh anak-anak lagi mana? Ui anak-anak kita. Dah dapat 4 tahun seterus ui anak-anak kahwin ni pula. Tu bagus. Itu salah satu cara. Ni bagi orang tak ada duit sekaligus lah. Baik, seterusnya. Apabila seseorang melaksanakan haji, tak habis tu dah. Ada ni. Habis dah tu dah. Apabila seseorang melaksanakan haji, padahal dia belum wajib melaksanakan haji, misalnya kerana miskin, waktu pun kita baca dah itu. Habis dah tu dah, habis. Bab seterusnya, mampu sendiri atau dengan bantuan orang lain. Mana dia sendiri mampu. Gapo dia istilah mampu kita tengok selepas. Imam Syafi'i kata, mampu pergi sendiri ataupun mampu tu dengan sebab bantuan orang lain. Imam Syafi'i berkata, ketika Rasulullah SAW menyuruh seorang perempuan Khaf'amiyah, kena baca balik Khaf'amiyah, seorang perempuan Khaf'amiyah, Nabi suruh dia tunaikan haji badah lah, badah haji kepada ayah dia. Nabi kata, buatlah haji untuk ayahmu tu. Maka hal ini, hadis ni menjadi dalil, kata Imam Syafi'i, bahawa firman Allah yang menyatakan bahawa haji itu wajib bagi orang yang mampu menempuh perjalanan. Jadi mampu di sini ada 2 maksud, kata Imam Syafi'i. Maksud mampu tu ada 2 maksud. Manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu pergi. Mampu tu kata Imam Syafi'i, dasar pada ayat tu, dasar pada hadis ni, dia ada 2 makna. Pertama sekali mampu tu maknanya mampu diri sendiri dan harta sendiri. Tubuh pun sihat dan dia pun ada duit boleh pergi. Duit ni kita ingat duit ni kita bincang dah. Sebenarnya ni bukan sekadar mencukupkan keperluan dia dalam perjalanan, boleh tinggal pada anak bini di rumah tu. Tu makna cukup. Kecuali dia pergi berlaku habis keluarga dia tu. Kedua, maksud mampu juga, termasuk dalam mampu juga. Dari segi kemampuan sendiri tidak ada. Mungkin kerana umur dia yang sudah terlalu tua, atau sakit, atau kerana cacat tubuh yang tidak memungkinkan dia pergi, sehingga dia tidak mampu untuk terus berada di atas kenderaan. Sebab tu kata kenderaan pada waktu tu bukan kapal terbang. Naik unta, naik kuda, kena sehat. Kalau sakit sikit tak ada gidah kan. Tapi dia ni mampu menyuruh orang lain untuk mengerjakan haji bagi pihaknya dengan dia bayar lah. Ataupun ada orang volunteer, keluarga dia, tak apalah, pakcik tak lagi, kita tolong buat pakcik tak payah bayar. Secara volunteer, secara sukarela, tak payah pun. Maka dalam hal ini, ia wajib melakukan ibadah haji dengan mewakilkan kepada orang lain. Tak kira lah sama ada melalui upah atau sukarela, tak apa, tak kira. Mana dia kena sebut. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan, saya wakil pada awak lah buat haji tu saya. Kalau dia kata insya-Allah saya akan sempurnakan niat awak. Jadi yalah, kalau kecek Kelantan boleh demo keluar haji kau suruh demo dah tu. Beres dah. Cukup jalan lah tu. Wakil tu. Tu makna mampu. Dalam konteks makna mampu tu situ. Mampu diri sendiri, harta sendiri, dan juga mampu tu maknanya dia boleh upah orang atau pada orang sanggup buat tanpa dia bayar. Tu kira kemampuan tu. Maka dia boleh, sini dia masuk bab wakalah lah pun. Bab wakil, mewakilkan. Jadi tak habis lagi tu. Jadi dalam hal ini kemampuan dia ambil hak yang kedua tadi. Jadi dalam hal ini kemampuan hak nombor 2, kemampuan nombor 2 iaitu menyuruh orang lain mengerjakan haji untuk dirinya ada 2 jenis. Bila dia suruh orang buat haji untuk dia, hak badan ni dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama menyuruh dengan bayaran. Dia suruh dan dia upah. Kalau tak orang panggil upah haji lah. Tak kira lah duit siapanya, duit dia ke, duit siapa, duit anak dia ke, tak kira lah. Tapi sini nampaknya duit dia sendiri maksud zahir. Duit dia sendiri. Mana dia mampu upah tu dengan duit dia sendiri. Dan hasil lagi, dia suruh tanpa memberikan upah. Ada orang nak buat sukarela, anak dia ke, anak dara dia ke, ikut lah. 2.
Jadi barang siapa melaksanakan ibadah haji dengan bersusah payah dan berat, maka menurutku pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakannya dengan keadaan ringan. Mana orang yang menempuh kepayahan, kesusahan mengerjakan haji lebih besar pahala daripada orang yang mudah. Setengah orang kan nak duduk hotel itu siapa bayar 1,000 pada satu package. Nah, dengan kita pergi 800 meter jauh. Apa tu sebab duit tak ada kita kata. Susah lagi. Setengah orang anda dengar dalam YouTube dia kata hak tu dia dapat pahala lebih besar. Anaknya lihat gini 100,000 tu berat tu mana. Dan dia kata tak ringan sebab dia kaya. Dia kira kalau 100,000 kau nak cari. Masalah dia kaya, bukan kata susah. Jadi kita pakai kaedah umum. Makna kepayahan melakukan sesuatu tapi berjaya buat juga pahala lebih besar daripada orang muda buat. Tu kaedah umum. Kaedah umum Hatu Imam Syafi'i maksud sini. Ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan tersebut untuk mengerjakan haji bagi pihak bapanya, kerana ketika itu bapa dia sudah masuk Islam. Keadaan bapanya pada waktu masuk Islam itu adalah dalam keadaan tidak mampu nak menempuh perjalanan itu sesuai dengan kenderaan pada waktu itulah. Hal ini menunjukkan apabila orang yang tidak mampu menempuh perjalanan, dia mempunyai orang lain yang boleh mewakilinya, yang boleh dia serah sebagai wakil untuk menunaikan bagi pihak dia, maka kewajipan haji tidak gugur daripada dia. Dia kena pergi buat. Tapi gila tu tadi kena buat haji. Dalam hal ini pun menunjukkan bahawa orang yang sudah meninggal dunia lebih berhak untuk diwakili. Pada haji. Bila dia mati tapi dia ada duit. Sebelum bagi saka tu kan, ejah tu dulu. Nah, soalnya gitu kata pak kita memang amal gitu pun. Sebab dia kata kewajipan tu sepah hotel lah. Sepah hotel lepas ni ada dia kiyah dengan hotel. Jadi nak bagi saka pun sesat dulu. Haji ayah tu tu orang kita memang bagus bab ni. Wui dulu. Kalau dia tak cukup, rupanya dia tak ada harta, berapa cukup. Anak tambah pula. Kerana ia berada dalam keadaan yang betul-betul tidak mampu melaksanakannya. Gitulah. Tu masalah pada haji dia tak CV beratus. Oh, tu tadi. Bagi anak tadi. Anak tu fikir duduk sana mana nak kali kita pergi duk tanya kecek. Memang ada 1,000 ada. Pelajar-pelajar ada 1,000 yang mesti ambil. Anak mikir sih. Sebab tu bila dia sebut sepenuhnya seperti hak kadar biasa, tempat tak sama lah. Dia kira gini, dia anak sebut, dia kira gini. Sebab dia kata kita upah pelajar tu pelajar dosanya. Kapal tu bayar tak kena dah. Dia baca parut tu. Kapal tu bayar tak kena dah. Kau bila lagi makan minum sikit lah tukahnya. Lepas tu penginapan pun dia ada. Dah hostel dia ada. Dah rumah pelajar tu dijual. Jadi kau berapa? Lepas tu hotel mahal ya. Dah kita katalah 3,000 pergi balik, 3,500 lagi kita pergi balik. Lepas dah tu, lepas tu hotel besar tak ada. Jadi kalau 1,500 tu untuk duit poket dia. Anak kata orang mana? Anak kata ya haji dia kok. Tetapi kalau Imam Syafi'i dia tidak lihat dari sudut hak orang panggil sepatu habis sebab dia bukan duduk Mekah. Orang yang nak badal untuk dia tu dia bukan penduduk Madinah, dia bukan penduduk Mekah. Dia duduk sebab tu dia buat lepas ni ada kadar kos tempatan daripada rumah dia nak pergi habis berapa dia kena waktu dia tu afdal dah nak lebih suka gitu ni. Lepas tu ada penipu yang sekali lah tu lemo sekali dia buat dia ni dia kandar lemo dah kalau 1,500 dah berapa 7,500 dah tak boleh gitu tak tahu jawab lagi dia nak sebut badak ponyo dia tebek ponyo lihat jadi ponyo kapal-kapal tak boleh macam Itu kan terbeza je. badak ponyo Ada zikir lah. 1,500 badan narji narji ponyo tak boleh sebab tu bagi anak kalau kita nak buat ni kena cari orang yang dipercayai. Kalau tidak sia-sia takut sia-sia lah. Molek ke anak sendiri lah buat tu macam ni. Anak pun memang rancang nak pergi sebab mak anak dia meninggal tak ada. Muka dia sakit banyak tahun juga lah. Memang kita dengar nak itu haji tu dia sakit. Dia meninggal dunia jantung. Tu memang sebelum ni ada kakak anak orang tak ya. Kita buat sendiri. Ya. Kita buat sendiri. Gua pergi haji ni keluarga ni anak sore atau kakak anak ni mana anak dengan dia lah kalau nak buat tak apalah kata kita buat lah. Lebih molek. Waktu lebih molek. Yalah kalau kita suruh orang pun 2,500 4,000 ni
Dia gini yang mudah. Kalau lepas ni kita akan jumpa juga. Maknanya bab mana tadi? Upah haji ada. Ada dah upah haji. Duk mana ni bab dia ni? Ni muka surat 572 tu. Upah dalam melaksanakan haji. Masalah ni kota tu. Kota lah. Kalau upah haji tak perlu kota lah. Boleh haji juga. Kalau dari sudut tu mungkin lah. Tu mana ada halangan daripada penguasa tu. Kota tu. Kalau kita sini duduk kat kota Thailand. Sebab dia ikut penduduk, dia bagi persen of penduduk. Dia bagi 1% penduduk kan. Thailand penduduk dia banyak bukan Islam. Macam Thailand. Dia kira semua, dia kira semua tak kira Islam. Kalau begitu jadi mudah dia lah pula. Lepas tu ramai pergi ke Thailand ni, saya tengok orang sini jumpa ni orang Malaysia. Mana dia naik sana lah. Dia ikut Thailand. Bagaimana tak ada masalah. Bagi salam. Mudah jadi sebab dia punya macam tamu haji dia katakan. Mana sebab gini maksud anaknya. Kalau kita buat sana, kita mengambil kos sana lah. Kos sana tidak sini. Jadi kos tu kos sana. Imam Syafi'i ada sebut kos tempat tu. Memang kalau kita pada haji atas rasa 1,500 dia sebab tahu kau tu betul kau tu jadi takut orang ambil kesempatan. Anak-anak ni pula pakai upah. Jadi bagi anak di segi kualiti memang tidak sama lah. Waktu kita boleh ayat kualiti tidak sama. Jadi masalah kota tu saya tu tak boleh nak ogeh dia tu. Payah tu. Baik. Gitulah ya. Jadi sepanjang ni tak tahulah. Kita pergi buat haji dah. Biasanya payah. Kita pernah buat dah. Nak tunggu tak buat lagi. Anak ingat 30 tahun lagi. Mutawif dia boleh pergi, kita tak tahu kan. Mutawif. Dia mutawif pun dia ada syarat dia juga. Sebab anak dulu mutawif dia mutawif dia 2 tahun sekali kalau dulu masa anak. Walaupun mutawif. Walaupun ada surat dia 2 tahun sekali. Sebelum tu dia bebas nak tahu dengar ada surat agensi ya bertauliah lah kita kata. Disahkan di kerajaan boleh. Mutawif boleh. Atas rasa dia panggil gawah haji lah. Mutawif. Selepas tu dia ada buat 2 tahun sekali. Sebab apa? Nak mengimbangi. Ustaz Majid ikut macam dia tahu ni. Mungkin boleh. Dulu pernah satu ketika dia buat gitu. Jadi anak boleh nak tahu. Cumanya masa tu anak tak ingat tahu bila. Sebab anak terlibat dengan haji 2014 straight. Dia tak tahu kita pergi. Jadi ada satu tahun tu dia tak benar. Anak pun tak tahu sebab apa. Ada sekali tak benar pun. Dia bagi dunia ni kan. Nyajah gitu dia. Dia mula buat molek. Anak kata nak buat molek tak apa rasuah lah. No. Dia tidak rasuah. Dia ada dia gitu lah. Supaya ni lah kita kata dah. Peraturan dunia dia. Peraturan supaya ni lah kita kata perempuan dia kena ada mahram. Oi, gerak lagu tu. Lepas tu umur 45 tak apa pula. Apa beza dengan umur 40? Kadang-kadang 40 nampak lebih muda, 45 nampak lebih muda pada 40. Lepas tu dia boleh dengan syarat ada orang yang boleh jaga dia, ada betul dia gini-gini. Tu boleh buat surat tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sebab dia kalau segi fiqh, dari segi fiqh sini pun kita bincang dah. Seseorang itu tak ada mahram pun boleh pergi sekiranya ada diyakini. Perempuan-perempuan bersama dia orang yang mausuq, orang yang dipercayai, yang boleh jaga keselamatan dia. Tak boleh debatkan. Kata lah ni dengan ada travel agency, mutawif. Kalau perempuan mutawifah dia. Kalau pergi haji lagi lah dengan tabung haji dijaga itu Z. Dengan ada klinik khusus sakit. InsyaAllah dengan apa yang ada ni lebih memudahkan. Jadi maknanya maksud istita'ah tu lebih luas, lebih besar. Gitu. Sebab saat ni misalnya kita nak pada haji dah kita ni ikut kota, kalau pergi sana lebih cepat, tak apa, tak ada masalah. Itu bagiannya tidak termasuk mana kita potong kiwa je. Dia tak timbul tu. Baik, seterusnya kita ambil sedikit lagi. Mana ni? Jadi dalam hal ini kemampuan untuk menyuruh orang lain ada 2 macam, iaitu suruh dengan upah, suruh dengan sukarela. Itu asal dia. Sesiapa melaksanakan haji dengan bersusah payah dan berat, itu lebih besar lagi pahala. Jadi Imam Syafi'i sebut sini, dia kata ketika Rasulullah suruh seorang perempuan Khata'amiyah tadi buat haji untuk ayah dia, kerana pada waktu itu ayah dia baru masuk Islam lah. Dan pada waktu itu ayah dia pun keadaan tidak ada kekuatan fizikal untuk naik kenderaan pada waktu itu untuk pergi itu. Jadi hadis ni kata Imam Syafi'i menunjukkan dalil dia ni, istidlalnya bahawa apabila orang yang tidak mampu menempuh perjalanan, tiba-tiba dia ada orang lain yang boleh dia wakilkan untuk mengerjakan bagi pihak dia, maka kewajipan mengerjakan haji belum gugur daripada. Wajib tu tetap wajib, tak gugur.
Dalam hal ini pun menunjukkan bahawa orang yang sudah meninggal dunia lebih berhak diwakili. Sebab dia tak boleh buat sampai bila-bila, boleh mati dah. Mana lebih patut dia lah di badal haji tu. Gitu maksud dia itu maksud dia. Baik, seterusnya kita ambil selagi lah. Keadaan seseorang yang tidak boleh menghajikan orang lain. Keadaan seseorang yang tidak boleh menghajikan, dia tak layak nak tolong buat haji untuk orang lain. Imam Syafi'i kata, Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain, dan haji ni adalah merupakan haji wajib. Kalau kita nak buat haji pada orang tu haji pertama dia ni, haji wajib lah, baru boleh. Jangan haji sunat. Hal ini memungkinkan hukum kias bahawa Allah mewajibkan atas hamba dia dua kewajipan, iaitu kewajipan yang menyangkut pekerjaan badan dan kewajipan yang menyangkut menyentuh harta. Ada kewajipan kita buat ni hak berbentuk badani, seperti semaya tu, tak boleh harta. Tu tak boleh nak suruh orang buat, kena buat tinggi hak tu. Ada selagi kewajipan hak berkait dengan harta. Tak ada harta tak boleh buat. Supaya kita kata ke dia zakat misalnya, tu dah harta tu. Haji kan boleh buat harta tu, tapi hak tu je sekali dengan badan, dua serentak tu. Baik. Tapi kok mana asasnya? Sebelum kita bincang tu, asas dia kewajipan ni ada kewajipan secara badani dan ada kewajipan secara mali. Baik. Jadi kewajipan yang menyentuh berkenaan dengan badan, kewajipan yang menyangkut dengan badan seperti solat, hudud, qisas dan lain-lain, tak boleh nak wakil ni. Dia kena hudud, dia wakil kat orang lain. Tak boleh. Mu kena timbuk apa aku. Tak boleh dia terkerak tangan mu lah trik ni. Tunggu dulu aku dah. Tak boleh, dia kesalahan dia. Tu tak ada badan tu. Sebab tu boleh buatkan badan. Solat dan sebagainya. Dalam keadaan apa pun tak boleh. Bil batah. Dalam keadaan macam mana pun tak boleh. Ada nak mencelah Ustaz. Bila seorang itu meninggal, dia tak sembahyang berapa tahun ke apa. Begitu tu Imam kata kena macam kena bayar macam puasa jugalah. Dia tak boleh dah. Tak ada. Kira-kira 15 tahun tak sembahyang kena 10,000. Tak ada tu. Puasa memang boleh lah. Puasa sebenarnya tak ada kena dia tu. Dia lah ada lah kata sebab dia kira tu melibatkan badan ni. Apa dia nak kata dia ni. Cumanya hak dibolehkan adalah bayar dam. Bayar apa ni panggil? Fidyah, bayar fidyah. Bukan dah bayar fidyah, tu boleh. Untuk puasa lah. Untuk puasa. Maya tak ada fidyah maya. Memang kita ada buat, ada tahu, tapi ana tanya ustaz tu, dia ambil kitab mana? Kalau ada kitab nak dalil. Kalau kita kata tak ada dalil, dia marah. Salah dia kira 10,000. Awal sama. Jadi bayar fidyah semaya ni ke mana? Video semaya, mak kita tak maya, na'udzubillah lah. Tiba-tiba kita tahu kita mau bayar video untuk dia. Kalau dalam hadis memang tak ada, dalam kemana tak ada, itu tak ada lah. Tapi tempat kita ada amal tu. Ada amal kapung. Jadi bila kita tanya, ada kata ustaz juga ya. Ada kata tahu dia ustaz kaya aku pakai motor ya. Tapi tak ada tu. Tak ada tu. Tu terai kita puasa tu badan ni tu. Badan ni. Kaedah ni macam ni, kaedah ni. Sebab tu kata kalau hak puasa tu bayar video tak ada sebab bayar tu. Sebab apa hak tu dalam bentuk harta. Bukan puasa. Bayar video pun dia bincang pula, hak boleh bayar video ni lagu mana? Dia ada berbicara pula tu. Kalau memang dia tu sakit, kira-kiranya tak mampu, dia sakit kekal tak ayah. Biasanya buat ni dia dalam keadaan dia mampu, dia tak buat, mati dalam keadaan dia tak ada nak qadha. Tu dia kata. Jadi cuba tengok sini. Hal ini memungkinkan hukum kias bahawa Allah mewajibkan atas hamba dia dua kewajipan, iaitu kewajipan yang menyentuh berkenaan badan dan kewajipan menyentuh harta. Jadi kewajipan yang berkait dengan badan seperti solat, hudud, kisah ni tak boleh orang lain nak wakil ni. Dia kena buat sendiri. Dan lain-lain tidak boleh dibebankan kepada orang lain dalam apa keadaan sekalipun. Baik. Tetapi apabila seorang itu sakit, dia boleh semaya semampu dia dengan niat pun. Dia masih ada akal. Niat adalah hati, mata tak gerak dah.
Jadi orang tak tahu lah, orang tak tahu bahawa dia tu masih ada akal, tapi dia ada akal. Mana dia akal berfungsi, dia kena semaya. Lepas tu wudu tu nak buat, orang wudu tak boleh ambil wudu. Dia nak suruh ambil wudu, nak kecek tak boleh mata untuk orang nak berinteraksi, tapi akal masih ada. Ini andai dari kita kena semaya lagi. Lepas tu semaya lagi mana? Niat. Mungkin dia ada akal, dia boleh niat. Lepas tu wudu tak ada lah. Pakai begitu. Dia orang nak ambil wudu lagu mana? Orang tak tahu dia ni sedar, dia ni lagu mana, ada akal tu. Namanya siapa begitu sekali. Kecuali kalau dia ada akalnya, orang tanya mau nak semaya kau, kita ambil wudu, dia buat gitu. Ambil kita ambil wudu lah untuk dia tu. Maknanya masih boleh berinteraksi walaupun dengan bahasa isyarat. Baik. Apabila seorang itu sakit, dia boleh solat semampunya. Tak boleh berdiri atas kursi, tidur, menerak, ikut asalkan boleh. Ataupun mata tak boleh buat. Niat gitu, posisi mata dia kayak gini gitu. Tapi dia boleh. Mana kalau orang isyarat tu, dia boleh nampak gerak mata dia tu, ada boleh respon lagi. Tapi jika seseorang itu hilang akal, sama ada dia suka ke hilang akal, gila lah, ataupun sakit hilang akal, maka tak wajib dah. Tak perlu qada, tak perlu gapo dah. Begitu juga seorang perempuan yang sedar haid, maka dia tidak wajib melaksanakan solat. Walaupun begitu juga bila perempuan tersebut hilang akal, tak wajib juga. Patut tak payah qada ni. Tak payah qada. Puasa yang kena qada masa haid tu. Sebab tu ulama kata kalau dia hilang akal masa puasa, dia tak boleh puasa kerana hilang akal. Baik tu ulama kata tak payah qada. Tak payah qada sebab haid ni bagi tetap. Bagi manusia mohon dia sekali. Sedangkan amalan yang berhubung dengan harta, kalau berkait dengan harta pula seperti haji dan umrah, hak ni dia sekaligus harta dengan badan ni, sekaligus tu. Haji tu. Maka boleh dilakukan oleh orang lain apabila haji dan umrah tersebut tu hak pertama kali, hak wajib. Boleh lah. Akan tetapi apabila haji dan umrah tersebut hukumnya hanya sunat, dia buat hak kali kedua dah, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain, baik orang tersebut masih hidup atau meninggal. Dia tak perlu, dan dia sebab kalau dia tak buat pun, itu bukan kewajipan nak qada buat ke dia. Jadi orang lain tak boleh nak badal untuk dia tu. Jadi jika ada seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya, dan itu merupakan haji sunnah, dan betul buat haji kahwin ni kali keempat dah ni, katakanlah, maka wasiat tersebut batal, kata Imam Syafi'i, tak jadi barang. Sebagaimana seseorang yang berwasiat agar orang lain salat untuk diri dia, tak boleh. Tak boleh. Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan mendapatkan upah berupa 1/3 harta, maka hal ini ada dua pendapat. Maknanya sebahagian harta dia upah orang bukan duit dia sebenarnya, satu bahagia saja daripada misalnya 1/3 ke ataupun 1/2 ke, ikutlah. Maka ulama berbeza pendapat kepada dua pendapat. Pendapat pertama, dia harus diberi upah dengan upah yang wajar menurut kebiasaan setempat. Kalau biasa orang pergi haji bawa 13,000 selepas dapat subsidi haji Arab misalnya dah. 13,000. Kemudian sisanya dikembalikan. Hak lebih tu kena kembali. Manakala ada dia duit lebih tu kena kembalikan balik. Hak di atas perundingan lah. Kalau dia kata tak apalah, lebih kawin demo, tak apa tu boleh pahala. Yang kedua, dia tidak boleh mendapat upah sama sekali kerana wasiat tersebut batal. Hak ni tak ada gabrah, tak boleh buat kira gabrah, semua batal. Tak boleh. Dan bererti beramal untuk diri sendiri, bukan beramal untuk orang lain. Tu hak pendapat yang kedua. Kena ingatlah hak ni maksudnya hak haji ni, haji kali kedua dah ni maksudnya ni haji kedua dah. Haji kedua dah. Kalau kita kata haji tu, kalau kita kata haji pertama, dia sakit lah, maka dia tak boleh pergi. Dia sakit. Sakit ni kena tunggu. Kena tunggu. Kalau dia lepas dia mati tu baru terbukti dia tak boleh buat. Tapi tak gugur lagi kewajipan. Tu kena upah ni. Kita kata ayah kita sakit, kita buat haji tengah sakit. Kenapa tak boleh? Sebab tak pasti lagi, takutnya sial lepas tu. Kan ada pendapat kata dia sakit tu dia orang buat untuk dia. Bila dia segar dia kena buat semula. Dia kena buat semula. Baik. Gitu kan. Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang untuk menghajikan orang lain kerana hajinya adalah haji wajib. Nabi suruh tu lu buat haji ke kawan tu, ke ayah ke. Sebab haji dia tu haji wajib. Tawakkan apa haji. Hal ini juga menunjukkan bahawa kewajipan yang dibebankan terhadap badan seseorang terdiri dari dua jenis juga. Ibadat haji ini termasuk ibadat maliyah dan badaniyah.
Sebab tu dia syarat kena tubuh, kena sihat, boleh pergi, dan kena ada harta. Sebab dia berkait dua lalu. Sudah ke semaya dia sakit pun kena semaya, tak ada harta pun kena semaya. Katakanlah di segi pekor, maknanya berapa? Tak ada katakanlah dia dikurung, tak boleh sehelai daun pun tak boleh tutup malu dia kena semaya. Dia kena semaya. Sebab tu dia luar ikhtiar dia. Dia tak boleh nak ikhtiar nak buat lagu mana. Ataupun ada sekadar cukup menutup, dia panggil aurat mughallazah. Kubur dah dulu betul ya. Orang itu kena semaya kot. Tak boleh ambil wuduk, kena semaya kot. Naknya semaya sebab dia melibatkan badan dan melibatkan kewarasan akal. Haji ni dak lain. Sebab tu dia kata sini bila Rasulullah suruh seseorang mengerjakan haji untuk orang lain, yang mana haji itu maksud haji wajib, orang itu tak pernah buat haji sekali rabuk. Kenyataan Nabi ni, hadis Nabi ni, dia menjadi dalil yang menunjukkan bahawa kewajipan yang dibebankan kepada badan seseorang terdiri dari dua macam. Yang pertama, kewajipan yang tidak boleh dibebankan kepada orang lain tapi harus dipikul, wajib dipikul oleh diri sendiri. Ini seperti solat, wuduk dan sebagainya. Waktu kita jelas lah tu. Jelas lah tu. Tak boleh kita nak suara dia mau tolong mai kau letih ni. Niat kau ya. Kau itu tepi demo. Kau logat. Dia mau tolong buat. Tak boleh gitu. Kedua, amalan yang boleh dilakukan oleh orang lain atau diwakilkan kepada orang lain seperti manasik haji dan umrah ni memang ulama kata boleh. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan, sebab tu tidak mampu ni siapa bila? Dia kini kalau tidak mampu ni dia akan berakhir dengan kematian. Bila dia, sebab kita kata tidak mampu, betul lah tak mampu lah ni enggak, dia tengah hidup lagi. Sebab zaman kita tak mampu sebab kaki dia lumpuh, tapi dia sihat. Dia boleh pergi Mekah lah ni. Kaki tu pun dia guna wheelchair tu lah. Pakai skuter. Kalau skuter tak ada dia tak apalah, maknanya benda-benda alat tu lah. Mana ada alat, dia boleh harus diri. Muka dia guna elektrik kan. Dia sedap dia belum nampak kita jalan dah. Kita dulu ingat kita guna kaki pun dah lah. Bahaya betul mata. Nya tepuh dia, wujud dia tepuh kaki kita. Sebab tu lah bahaya, kena berhati-hati. Naknya boleh. Baik. Apabila seseorang anak mencapai usia balik tapi tidak mampu berada di atas kenderaan, atau seseorang yang baru masuk Islam dan belum mampu untuk melaksanakan haji, dalam kondisi seperti ini, apabila ia mendapatkan seseorang yang boleh menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah, maka dia wajib menyuruh orang lain untuk menghajikan. Hal ini boleh ni walaupun tak mati lagi. Yalah, benda tu khilaf sebenarnya. Padahal kita kata dia tak mampu tahun ni sebab dia baru masuk Islam, banyak kau dia tak faham. Maknanya tak wajib lah untuk dia buat tahun tu. Apa nak suruh orang lain buat? Sebab tu kebanyakan ulama kata isu tak boleh ni bila dia mati baru terbukti dia tak boleh lah. Ataupun sakit, doktor kata memang sakit ni sakit kekal, tak boleh. Tu boleh upah walaupun tak mati lagi. Tapi kalau sakit ada kemungkinan baik, kena tunggu. Pada waktu tu tak boleh. Bila dia mati, tak gugur lagi tu. Orang lain kena buat untuk dia. Gitu kan. Apabila seorang anak, saya ulas sekali, apabila seorang anak mencapai usia balik tapi tak mampu berada di atas kenderaan, maknanya anak lagu mana cacat lah kita. Ataupun dia ada sakit. Setengah orang terkegeruk sikit, sakit lepuk, tak boleh geruk misalnya. Tak boleh geruk kuat, naik kenderaan ni kan kuat geruk ni. Atau seseorang yang baru masuk Islam dan belum mampu untuk melaksanakan haji, sama ada tak ada duit ataupun dia tak faham molek, tak erti nak buat lagu mana, baru masuk Islam. Dalam kondisi seperti ini, apabila ia mendapatkan seorang yang boleh menghajikan dirinya dengan upah atau tidak dengan upah, yang dengan sukarela, ada orang tolong buat untuk dia, maka dia wajib menyuruh orang lain untuk menghaji. Ini satu pendapat lah. Dia boleh. Dia boleh. Sebab itulah dalam perincian dia, kalau anak tadi dia sakit tu maknanya sakit yang kekal, tak boleh pergi. Boleh disuruh upah kan. Lepas tu dia tak ada duit. Bila tak ada duit tak wajib untuk dia. Patut ayah dia duit tu, hak tu tak apa tu kalau ayah dia duit. Tapi ayah dia tak boleh paksa anak dia. Mungkin lagi dengan duit dia tak boleh paksa. Cuma dia sure kan guna duit ayah lah. Terlepas juga kewajipan dia. Di kemudian hari, tu. Sebab tu anak kata tu benda ni hilang. Cuba tengok. Hak tanya. Di kemudian hari apabila dia sudah ada kemampuan untuk mengenderai kenderaan, sama ada memakai tandu ke tandu penutup lah macam segeduk ke kau kata tak huta misalnya, tidak pernah panas, atau dengan cara apapun yang boleh membawanya untuk melaksanakan haji, maka pada keadaan seperti ini dia wajib melaksanakan ibadah haji sendiri, tidak diwakil kepada orang lain. Sebab tu setengah ulama kata hak tadi tak perlulah. Dah bila disahkan kena buat pula.
Hak masa buat tadi tu kira tidak untuk wajib lah. Sebab itulah kalau tak boleh buat, sama ada baru masa lah, adalah sebab-sebab tak cukup syarat istita'ah, ataupun dia sudah balik dah, dia anak umur 15 tahun tapi tak cukup syarat, tak ada duit bayar. Tak payah untuk dia. Sebab kalau buat pun bila segal, lepas tu kena buat sendiri pula. Pula tu kata khilaf. Anda kata dah dia buat tu kira sunat. Boleh tapi tak. Semua lama kata tak perlu lagi tu. Sunat wan wajib tak buat lagi. Jangan kira kata tu kita mai zuhur sunat zuhur sebelum mai sunat zuhur tak mai lagi. Lepek kira tak ada nama kira gitu. Tu panggil lah, ayo tu ni hon lah ini. Tak boleh nak kira gitu. Sebab ni dia melibatkan istita'ah, tu melibatkan badaninya semaya tu tak nak kira. Seseorang yang sakit, sebab tu benda-benda gini ke dok. Sebab tu kalau kita tanya anak kata kalau tak lagi tak salah lagi. Duit tu guna buat lain. Guna buat lain. Dah tak lagi. Mana tak besar dah sakit. Sebab itulah perincian ulama, sakitnya ada dua jenis. Sakit yang ada kemungkinan sembuh mengikut doktor pakar sembuh. Kata sakit yang tak ada kemungkinan sembuh. Kalau tak ada kemungkinan sembuh tu dia boleh suruh orang lain buat. Tapi kalau ada kemungkinan sembuh kena tunggu. Sehingga kalau ada kemungkinan sembuh dia suruh orang lain buat, bila dia sak dia kena buat boleh lepas. Tak lepas yang wajib lah, tak lepas. Tak lepas. Tak lepas. Jadi waktu ulama kata tak boleh buat lah tu. Tapi bagi pendapat yang kata kena buat, dia kata sunat, boleh pahala. Gitu lah. Apabila seseorang yang alasan ni lah sebut, apabila seseorang sakit tapi masih ada harapan sembuh, maka saya berpendapat, kata Imam Syafi'i, bahawa dia tidak boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain hingga sembuh kemudian melaksanakan haji. Sebab ada harapan sembuh. Doktor kata ni mungkin 5 tahun ya, kalau jaga betul ikut peraturan nasihat doktor gini buat follow up kata dah, mungkin dia sembuh. Ni dia tak boleh wakil, dia kena tunggu sembuh. Apabila seseorang yang cacat dihajikan oleh orang lain, kemudian pada suatu hari cacatnya sembuh, maknanya cacat dia pun tidak kekal, sembuh. Lalu dia mampu untuk melaksanakan haji selepas sembuh daripada cacat, maka dia wajib melaksanakan haji sendiri. Dia tidak boleh wakil pada. Jadi orang lain buat tadi sunat lah. Kalau ada orang lain buat. Baik. Sebab itulah kalau bagi anak, kalau nak pakai pendapat tak perlu buat lah. Banyak lagi kewajipan lain yang dia boleh buat. Dengan duit tu dia guna untuk pelajar miskin kau misalnya. Kalau nak pergi sekolah 10 sen kau tak bawa meeting, bawa air kosong. Kau tu tak apa. Moga dia tak mampu. Sebab dia tak pun nak buat pula lepas tu. Okey, yang terakhir kita habis benda ni. Apabila ada seseorang yang sakit, menyuruh orang lain untuk buat haji bagi dirinya, kemudian sakitnya tidak kunjung sembuh hingga dia meninggal dunia, sampai mati, tak sia-sia sampai mati, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, haji tersebut tidak sah kerana orang tersebut menyuruh orang lain dalam keadaan dia tidak berhak untuk menyuruh. Sebab apa? Sebab sakit dia tu tidak mungkin sembuh. Kira-kira sakit dia tu kira-kiranya orang panggil apa ni, tidak kunjung sembuh, maknanya berterusan berlaut sampai mati. Dia masalahnya dia tak tahu tu tak sembuh tu. Dia ingat kau sembuh. Taklah, tengoklah penyakit. Sebab tu dia kena minta pandangan doktor pakar. Doktor pakar kata, ni pun kalau sembuh tak lagi ni. Tiba-tiba dia suruh orang lain. Jadi hak ni dua pendapat. Ada kata haji tu tidak sah. Sebab apa? Sebab dia tidak berhak. Dia tidak, maknanya ketika dia sakit gitu tu sebenarnya tidak, dia tidak wajib haji tu, tidak wajib. Jadi dia suruh orang lain, maka tak sah kerana orang tersebut menyuruh orang lain dalam keadaan dia tidak berhak untuk suruh. Sebab dia tidak termasuk dalam wajib haji. Pendapat ini yang lebih benar dan lebih aku pilih. Imam Syafi'i dia pilih ni. Tak sah, dia dah sakit, jangan nak ubah, nanti sihat kan. Kalau mati lepas tu baru jelas. Biar orang lain ganti, keluarga baru boleh ibadah haji. Saya pilih hak tu. Kedua, haji tersebut sah apabila dilakukan oleh seseorang yang merdeka dan sudah balik. Mana orang nak buat haji untuk dia tu orang cukup syarat, sementara dia dalam keadaan tidak mampu melaksanakan sendiri. Mana sah. Selepas itu dia tetap dalam keadaan tidak mampu melaksanakan haji. Namun apabila di kemudian hari tiba-tiba dia mampu, sihat dia boleh buat haji, maka dia wajib laksanakan sendiri. Sebab tu kalau pakai pendapat pertama ni lebih tidak jadi beberapa kali. Gitulah. Namanya pendapat. Tak sepanjang sebut tadi lah, pendapat dalam semaya. Sampai 200 lebih khilaf. Ni pun gitulah juga. Gitu kan. Kemudian bab seterusnya kita bincang menghadapi orang yang tidak boleh menghajikan orang lain. Dia nak buat haji, dia nak badah haji pada orang. Patut dia ni lagu mana syarat dia?
Atau kita bincang dan menghadapkan. Ya pun setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.